nyatakan berapa objektif dalam kerja lapangan yang awak nak buat. Ada berapa objektif? 3 ke 4? Ada 4 objektif. Jenis lagi punca, kesan, langkah mengatasi kesan pembuangan sisa domestik. Ada 4. So, dalam soal selidik kena ada 4 soalan yang berkait dengan objektif kajian kita. Okey. Saya nak 3 OP. Seterusnya menentukan kaedah. Ada berapa kaedah kajian? Okey, 4. Menyatakan 4. Kaedah kajian. Okey. Dan ada lagi merekod kaedah kajian. Okey, merekod, mengumpul dan menganalisis. Okey, itu kita akan sambung next class kalau tak sempat. Okey, kalau sempat kita sambung. Okey, saya akan berjaya jika saya tu saya. Kalau awak faham. Okey, bukan belajar. KK tahu apa KK? Kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan bagi cikgu. Kalau awak faham, saya berjaya. Kalau awak tak faham, saya gagal. Faham? Okey, tugasan mata pelajaran geografi. Geografi aktiviti. Okey, saya bagi penerangan. Faham? Okey, balik kepada panduan kerja lapangan. Yang pertama adalah isu dan tajuk. Okey, sebelum kita buat kajian ataupun kerja lapangan, kita perlu tahu isu. Bukan tisu, isu. Isu apa? Tisu. Okey. Biasanya orang buat kajian bila ada masalah. Ataupun sebelum ada masalah kita perlu ambil tindakan proaktif untuk mengatasi masalah yang bakal timbul. Nak tunggu masalah berlaku baru kita nak ambil tindakan, dah terlambat. Takut dah terlambat. So sebelum berlaku masalah kita buat kajian. Faham? Okey. Untuk kerja lapangan geografi, awak tidak ada masalah untuk memilih isu ataupun tajuk. Sebab cikgu dah berikan. Apa tajuknya? Apa dia? Sisa domestik sahaja. Kesan pembuangan sisa domestik di kawasan anda. Faham? Mana kertas yang saya bagi? Kertas yang saya bagi mana ni? Tak bawa. Bagus. Bagus. Siapa bawa? Tolong baca tajuk. Apa? Kesan pembuangan sisa domestik di kawasan taman anda ataupun tempat tinggal anda. Okey. Okey. Kalau ikut buku teks, okey. Apakah masalah yang wujud? Kedua, sesuaikan dengan topik yang
dipelajari. Lagi, impak dan kesan daripada kajian. Tentukan lokasi dan tentukan lokasi dan ruang yang terlibat. Masalah dah. Masalah pembuangan sisa domestik. Sesuaikan dengan topik. Awak dah belajar topik sisa domestik. Betul. Seterusnya impak dan kesan daripada kajian. So, impak, kesan. Bila awak buat kajian ni, apa kesannya? Sebab kajian awak hanya hantar kepada saya. Kalau bagus dapatlah markah penuh. Tapi bila awak keluar nanti dah besar jadi penyelidik, bila buat kajian mungkin dapat mengatasi masalah pembuangan sisa domestik di kawasan perumahan masing-masing. Kita tak boleh, kita tak nak tengok lagi ada sampah-sampah domestik yang dibuang secara tidak betul ataupun tidak terurus. Pernah nampak sisa domestik, perabot yang dibuang merata-rata? Dia nak buang depan rumah, nampak semak, pergi buang tempat jalan-jalan sunyi. Betul? Tak ada. So tak nak lagi lepas ni ada sampah yang dibuang bukan di tempat sepatutnya. Tentukan lokasi dan ruang yang terlibat. Ruang, lokasi dah tahu kan? Tempat perumahan masing-masing. Awak berada di bandar. So rumah penduduk agak rapat-rapat. Kalau yang rumah teres memang sebelah-sebelah. Betul? Dan mungkin sistem pengurusan sisa domestik di bandar agak apa? Agak terurus. Setiap hari ataupun dalam satu minggu ada beberapa kali lori sampah akan datang kutip. Betul? Berbanding di kawasan kampung yang agak luas, sukar untuk pihak majlis untuk mengawal pembuangan sisa domestik yang tidak berapa betul. Boleh faham? Untuk memilih isu dah tak ada masalah. Cikgu dah berikan tajuk. Seterusnya penentuan objektif. Dalam kajian objektif ataupun tujuan. Apa tujuan kita nak kaji? Apa tujuan kita nak kaji benda ni? Apa benda yang kita nak tahu tentang kajian kita ni? Yang pertama kita nak tahu jenis sisa domestik yang dibuang oleh penduduk. Jenis-jenis. Daripada jenis sisa tersebut kita akan boleh membuat andaian ataupun cadangan bagi langkah-langkah mengatasi kesan pembuangannya. Bermula daripada objektif. Faham? Jenis nak tengok. Apa barang yang banyak dibuang? Perabot ke? Plastik ke? Sisa makanan ke? Faham? So kalau perabot, perabot yang dah rosak dibuang. Contoh perabot. Biasanya orang buang perabot, dia tak boleh nak buang yang jauh, tak tahu nak buang kat mana. Betul tak? Perabot dah rosak lama, tak tahu nak buang kat mana, main buang je. Tengok tanah, jalan sunyi je buang. Sepatutnya ada pihak yang mengurus.
memang ada majlis ataupun kalau dekat sini apa? MBJBT. Satu hari dia akan datang dengan lori yang mengangkut barang-barang perabot. Apa barang dia akan masukkan dalam lori tersebut. Okey, ataupun bila ada perabot yang dah tak nak digunakan, awak boleh call saja penjual perabot terpakai. Ada orang jual perabot terpakai. Kalau rosak sikit dia boleh repair balik jadikan baru. Hampir baru. Yang rosak diperbaiki. Supaya kita dapat mengurangkan sisa domestik. Okey. Objektif yang kedua, apa benda? Punca. Okey, kita nak tahu punca. Kenapa orang buang sisa domestik? Okey, kenapa orang buang sisa domestik secara tidak betul? Kenapa dia main buang je? Kenapa? Malas. Okey, malas. Dia angkat dah. Dia angkat daripada rumah dia, bawa panggil sewa lori kawan kejap pergi buang. Tak malas. Dia tak ada kesedaran sivik. Punca pertama, tak ada kesedaran sivik. Itu punca utama. Boleh? Juga ada punca lain. Punca yang utama menyebab yang berlakunya pembuangan sisa domestik tak betul. Apa? Tahu tak? Kesedaran sivik. Ada belajar sivik? Dah tak ada sekarang. Mata pelajaran sivik tak ada dah. Dah? Hapus. Okey, sivik. Okey. Perasaan cinta akan negara. Kalau kau sayang kepada negara kau tak buat benda-benda yang boleh merugikan negara. Buang sampah je, cikgu, apa yang ruginya? Kalau semua rakyat Malaysia buang sampah, tak ikut peraturan, tak betul. Okey, kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang besar. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang langkah mengatasi sisa pembuangan. Ada peningkatan kos penyelenggaraan. Betul. Siapa yang keluarkan belanja tersebut? Kerajaan. Bila awak buang sampah merata-rata, kerajaan terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk uruskan sampah-sampah tersebut. Boleh faham? Sepatutnya duit tersebut boleh digunakan ke arah lain. Bagi bantuan kepada sekolah-sekolah untuk buat benda lain. Bantu sekolah, bangunkan bilik darjah ke, boleh faham? Sepatutnya duit yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk menyelenggara sampah-sampah yang dibuang secara bersepah boleh digunakan ke arah lain. Faham? Sekarang ni negara kita dah berhutang banyak mana? Berjuta-juta. Berapa juta? Dah bukan berjuta-juta, dah bilion-bilion. Mungkin dah sampai 1 trilion. So kalau rakyat boleh bantu negara dengan tidak membuang sisa domestik, okey, belanja kerajaan dapat dikurangkan. Itu pentingnya belajar pendidikan sivik. Awak bila belajar sivik tak ada faedah belajar sivik, tak ada faedah. Kesedaran sivik rakyat Malaysia sangat rendah. Betul? Betul ke tak?
Okey. Kita tak payah tengok benda lain. Tengok cara buang sampah saja. Nak tahu awak kelas pertama ataupun kelas ketiga, keempat. Negara kelas pemikiran kelas ketiga. Pemikiran kelas pertama. Cara urus sampah sahaja. Kita tengok cara urus sampah. Okey. Di rumah awak, bermula di rumah awak, awak boleh urus sampah sendiri. Boleh asingkan sampah-sampah. Bukannya campur semua. Itu pun dah kira, dah nampak pemikiran awak macam mana. Pemikiran rakyat sesebuah negara macam mana. Faham? Di Jepun, longkang dia boleh bela ikan. Seperti mana yang saya cakap sebelum ni. Negara kita, longkang ada bangkai. Silat-silat mayat manusia pun ada. Ada apa? Longkang. Okey, Sungai Kelang ni. Silat-silat ada mayat. Pernah tengok Sungai Kelang? Tak pernah. Google tengok. Okey, Sungai Kelang. Terpaksa membuat perangkap sampah. Bertantan sampah. Terperangkap di perangkap sampah Sungai Kelang. Cuba Google. Sungai paling kotor. Nak minum air Sungai Kelang. Kau sanggup nak minum air Sungai Kelang? Okey. Kalau di Kelantan, sungai dia tercemar disebabkan oleh pembalakan di kawasan hulu. Okey, saya pernah pergi di Muar. Muar saya pergi dekat jambatan dia yang tinggi tu, saya tengok daripada atas air Sungai Muar warna hijau kebiruan, biru kehijauan tu. Maksudnya jernih berbanding Sungai Kelantan yang saya tengok. Dah macam air teh tarik. Kalau air teh tarik tak apa, kita minum. Okey. Boleh faham kaedah kata objektif kajian. Okey, objektif kajian benda yang kita nak tahu. Betul. Ngantuk. Tidur lagi pukul 12. Kau buat apa pukul 13 pula. Pukul 12 baru tidur. Pergi rumah nenek lepas tu? Pergi rumah nenek, balik lewat 12 baru tidur. Kau pergi rumah nenek juga? Ikan, buat apa? Duduk rumah je, pukul 12 baru tidur. Mak memang suruh tidur pukul 12. So, okey, kalau awak tidur lewat, okey, sepatutnya awak tidur pukul 9. Paling lewat pukul 10. Awak tidur lewat daripada itu, tak cukup tidur. Malam untuk awak rehat secukupnya. Bukannya main game tengah malam. Mak tutup lampu, kau buka handphone main game. Faham? Salah satu kau mengantuk di sekolah sebab tak cukup tidur. Tidur lewat di rumah. Bila kau cukup tidur, badan kau segar, tak mengantuk. Kalau dah tua, tak cukup tidur boleh memberi kesan kepada kesihatan. Remaja pun kena ingat jugalah. Jangan amalkan gaya hidup yang tak sihat, tidur lewat. Dah lah tak bersenam. Ada bersenam? Tak ada. Main PUBG sahaja. Main Mobile Legends saja. Sekarang semua elektronik. Main game pun elektronik secara maya. Tak keluar peluh. Berbanding dahulu, saya main bola dekat padang, keluar peluh. So sihat.
Okey, kita tengok kaedah kajian. Seterusnya kaedah kajian. Ada beberapa kaedah kajian. Okey, menyatakan 4 kaedah kajian. Okey, saya nak awak boleh nyatakan 4 kaedah kajian. Yang pertama, pemerhatian. Okey, pemerhatian awak tengok je, perhati je. Okey, perhatikan kawasan tempat tinggal awak. Ada sampah ke tak ada? Kalau ada, apa jenis sampah? So, itu pemerhatian. Boleh faham? Okey. Yang kedua, temu, bual. Jumpa penduduk di kawasan kajian, tanya dia. Berbual, tanya soalan berdasarkan objektif tadi. Faham tak? Objektif tadi, jenis, punca, kesan, langkah. Tanya dia. Okey, Tuan, saya nak tanya. Okey, ada tak orang buang sampah kawasan taman kawasan taman perumahan Kulai Berdana? Dia cakap ada. Okey, kalau ada, apa jenisnya? Okey, plastik. Okey, paling banyak lah. Tanya dia paling banyak. Okey, plastik. Tanya satu je. Tanya satu saja. Okey, plastik. Yang kedua, soalan yang kedua tanya lagi, punca kenapa orang buang sampah? Dia cakap tong sampah tak ada. Tulis. Punca dia tong sampah tak ada. Tong sampah yang besar. Sekarang ni ada yang kecil je kat rumah. Nak letak perabot tak boleh. Betul? Okey, itu hanya untuk sisa makanan ataupun kertas-kertas plastik yang kecil. Okey. Punca, kesan. Yang ketiga tanya dia lagi. Kesan. Apa kesan daripada pembuangan sisa domestik? Ada pencemaran bau, ada pencemaran apa? Air. Okey, wabak penyakit. Penyakit demam denggi. Okey, kalau saya duduk di Pulai Indah, okey, merupakan kawasan hitam untuk demam denggi. Faham? Bila awak buang sampah, tin ke plastik yang boleh menakung air, menyebabkan nyamuk boleh membiak. Nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes dia akan membiak ataupun dia bertelur dalam air yang jernih. Air kotor, air ni dia tak bertelur. Pandai juga dia tu. Pilih yang bersih, air jernih. Okey. Itu kesan. Yang keempat, awak boleh tanya langkah. Langkah mengatasi kesan pembuangan sisa. Okey, langkah dah ada, awak dah belajar sebelum ni. Dalam buku teks pun ada. Apa langkah? Ada berapa? Ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Saya dah ajar sebelum ni. Ada 5 langkah. Okey, amalan 3R. Okey, awak nyatakan kat situ. Amalan 3R. Okey, lagi? Okey, penggunaan teknologi terkini. Ketiga. Okey, penguatkuasaan undang-undang. Okey, awak nyatakan 5 langkah tersebut, tanya dia. Okey, apa langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ni? Okey, dia cakap okey, kita guna teknologi terkini. So, tanda teknologi terkini. Okey, itu temu buat. Tadi, okey, balik kepada langkah ataupun kaedah kajian. Balik kepada kaedah kajian. Okey, temu buat. Soal selidik. Okey, soal selidik, awak boleh menggunakan borang. Okey, borang soal selidik. Soalan-soalan pun macam yang
temu bual tadi berdasarkan objektif kajian. Faham? Okey. Lepas tu yang terakhir sekali awak boleh guna rujukan. Okey, rujukan di internet, buku, surat khabar, okey, sumber-sumber bacaan yang boleh membantu kajian awak, kerja lapangan. Faham? Faham ke tak? Okey. Okey, boleh kita stop setakat ni. Dan awak boleh gunakan keempat-empat kaedah kajian. Boleh gunakan empat-empat kaedah tersebut, boleh guna. Dah guna kaedah kajian, okey, kita kena rekod data yang kita dapat berdasarkan pemerhatian, berdasarkan temu bual, berdasarkan soal selidik, berdasarkan rujukan. Boleh faham? Puas hati? Tak puas hati ke? Okey? Okey, nak rekod data. Tengok. Contoh, cara merekod, mengumpul dan menganalisis data atau maklumat. Okey, berdasarkan borang yang awak edarkan tadi. Okey. Penduduk dah jawab semua, awak kena rekodkan. Okey, contoh punca. Okey, punca pencemaran. Okey, berapa tanda kawasan kilang, pembuangan sampah, aktiviti perniagaan, kegiatan pertanian. Oh, ni dah lain ni. Okey, kita tadi sisa domestik. Tu kena rekodkanlah data punca. Kurang kesedaran sivik. Okey, yang kurang kesedaran sivik berapa dia tanda? So catat. Contoh 10. Okey, tulis 10. Okey. Tiada tong sampah yang sesuai. Okey, 5 orang tanda. So awak catat. Boleh faham? Okey. Lagi apa? Apa lagi punca? Buang sisa domestik secara tidak betul. Kenapa? Okey, kurang kesedaran sivik. Tong sampah tidak sesuai. Okey. Okey, nanti fikir lagi. Faham? Boleh faham? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey.